Jadi yang pertama Ustaz, orang tanya soalan baru ni lah, bulan puasa kan, wajib bayar zakat terus Ustaz baru ni. Tiba-tiba dia mari wak dok ingat Ustaz maidang tu ia kabur dah. Makna siapa boleh scan QR. Nak bayar zakat terus tu. Bayar zakat biasa pun boleh. Scan, isi borang dalam tu gak, bismillah. Kira jadi. Dia buat dok ingat Ustaz weh. Dok bayar setara zakat terus tu. Habislah orang bayar raya. Lepas tu baru dia teringat, dia kabur ketuk iman. Lagu mana status zakat terus dia tu Ustaz? Jadi ke tak? Macam mana bayar? Lepas bayang dah, bayang sunat raya. Baik. Zakat fitrah boleh kita bayar bila masuk 1 Ramadan. 1 Ramadan tu boleh bayar dah. Dan waktu wajibnya ialah malam hari raya sampai kepada orang nak mulakan solat hari raya. Waktu selepas solat hari raya makruh. Daripada habis sembahyang raya kita tunggu masa tu nak bayar zakat fitrah makruh. Dan kalau kita tunggu sampai garik hari raya haram. Jadi waktu harus masuk 1 Ramadan sampai kepada 1 Syawal malam, petang megang dia panggil. Daripada maghrib malam raya tu panggil waktu wajib. Sampailah waktu wajib itu orang nak start, nak berdiri, nak takbir sembahyang raya. Jadi kalau kita sengaja tunggu lepas sembahyang raya baru nak bayar fitrah, perbuatan kita tu makruh. Tetapi zakat kita sah. Tapi kalau kita tunggu sampai garik, pagi tadi sembahyang raya, tunggu garik, Allahu Akbar, haram. Tapi tak kiralah sama ada kita pada waktu wajib, waktu sunat, waktu afdal, waktu harus, waktu haram, zakat tu sah. Cuma perbuatan kita sengaja tadi macam kita semayang lah. Mana semayang sengaja, semayang subuh pukul 9 pagi, haram. Tapi kalau tidak sengaja, tidak haram lah Ustaz. Jadi kalau orang terlupa 3 Syawal baru teringat, tak bayar zakat fitrah, maka tetap wajib bayar, cuma dia tidak berdosa. Cuma kadang-kadang orang silap faham. 5 Syawal baru teringat tak bayar fitrah, ditunggu Ramadan tahun depan. Tak bayar selalulah. Kerana dia masa itulah masa teringat, itu masa wajib. Dia sama dengan solat. Bila kita tak ingat tak wajib, bila ingat menjadi wajib. Nabi kata man nasiya an salatin falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa terlupa semayang, maka dia tak semayang, maka tak berdosa. Bila wajib kena semayangnya? Falyusalliha idza. Maka hendaklah dikerjakan semayang yang dia lupa tadi, idza dzakaraha, hari masa dia teringat itu. Jadi kita teringat 8 Syawal tak bayar zakat, 8 Syawal itulah kita bayar zakat. Nampak? Gitu jawapan Ustaz. Alhamdulillah. Jelas tu Ustaz. Jelas tu. Alhamdulillah. Ustaz, kita ni ada mutu malam ni Ustaz. Macam pencabutan bertuah. Cabutan bertuah. Jadi pengunjung-pengunjung hok mari malam ni lah sekali kita cabut cabutan bertuah mutu sebutir Ustaz. Butir mana ni? Jadi, boleh. Jadi niat molek lah. Orang hok mari ni niat molek dulu. Jangan niat nak mutu aja. Niat belajar dulu Ustaz. Dia niat dua-dua. Biar dua-dua lah Niat mutun nak juga, ilmu pun nak juga. Boleh? Boleh. Okey. Okey Ustaz. Soalan yang kedua Ustaz Baik. Soalan kedua gini Ustaz Raya ni Ustaz, memang kalau orang Melayu gak macam makna raya ni maknanya boleh buat belaka lah. Di antara hok boleh buat belaka tu dia salam laki puang, bukan mahram. Jadi bila orang tegur dia apa yang salah? Raya kan? Buah dia. Dia jawab raya. Raya kan? Dia kalau tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Dah, raya kenapa? Dia kata gitu Ustaz. Soalan dia nak kira guna orang lagu ni. Jadi dia nak bersalam bebas. Bebas. Atas alasan raya. Baik. Tapi saya dah dengar lah isu tu. Ada asatizah sebut
Raya nanti jaga-jagalah. Janganlah buat maksiat. Antara maksiatnya berjabat salam dengan bukan mahram, laki puang. Jadi ada netizen yang marah. Macam ustaz kata tadi dah. Dah kalau kata tak boleh salam laki puang, haram mereka raya nak buat benda. Baik tak ayah raya. Jadi ada ke orang sokong. Dia begini. Kita raya ni setelah kita puasa. Nah, puasa ni siapa suruh, raya tu siapa yang benarkan. Nah, hidup kita ni Allah. Sebab tu nombor satunya Allah. Nah, Al-Quran datang kepada kita, kalamullah. Muhammad bin Abdullah, Nabi akhir zaman datang kepada kita, utusan Allah. Nampak? Kita semayang 5 waktu sehari, Allah suruh. Bukan Tok Ngulu suruh. Kita berlapar bulan Ramadan, Allah perintah. Bulan Ramadan, Syahrullah, bulan Allah. Mana hidup kita ni Allah. Kenapa? Kerana kita ni hamba Allah. Jadi bila hamba Allah, kita ikut peraturan Allah. Orang putih panggil the way of life, peraturan hidup. Kita panggil din, kita panggil agama. Maknanya siapa yang hidup dia ikut peraturan Kristian, orang tu panggil beragama Kristian lah. Siapa yang hidup dia mengikut peraturan Yahudi, maknanya beragama Yahudi. Jadi hidup kita mengikut peraturan Islam. Lepas tu dia panggil orang Muslim, orang yang beragama Islam. Jadi kita ni nombor satu sekali Allah, nombor dua Rasulullah. Dua-dua ni dia abadikan dalam kalimah syahadah. Orang yang sembah berhala 100 tahun, dia sebut dua kalimah ini, maka Allah ampunkan segala dosa sembah berhalanya. Maka sebab itulah dikatakan orang Islam, orang yang faham kenapa aku menganut agama Islam. Apa arti aku sebagai Muslim? Nak faham Muslim itu faham Islam. Islam ini al-inqiyadu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min syar'iyatillah. Maknanya kita junjung segala perkara syariat yang Nabi bawa datang kepada kita daripada Allah. Mana junjung itu kita terima. Suka tak suka, berahi tak berahi, kenang tak kenang, terima. Kerana dia daripada Allah. Maka siapa yang junjung dan melaksanakan tunduk pada perintah Allah, orang itu dipanggil Muslim. Lepas itu dipanggil Al-Muslimu maknahu man aslama li ahkamillah. Orang Muslim, orang Islam ialah mereka yang tunduk menerima segala hukum Allah. Maka di antara hukum Allah ialah menyuruh kita berpuasa. Dan begitu juga hukum Allah menyuruh kita berhari raya. Nampak? Kutiba alaikumusiyam, Allah wajibkan atas kamu berpuasa. Nabi pula pesan sumul li ru'yati, hendaklah kamu berpuasa kerana melihat anak bulan. Siapa ajar? Kemudian bila raya pula, wa aftiru li ru'yati, berhari rayalah kamu kalau nampak anak bulan Syawal. Mana kehidupan seorang Muslim, kehidupan Islam, betul-betul hamba Allah. Semuanya Allah perintah. Puasa Allah perintah, bulan Ramadan bulan Allah, raya Allah perintah. Jadi kalau kita raya dan kita puasa, sentiasa mengikut peraturan Allah. Itulah panggil orang Muslim yang benar. Nampak? Kalau kita nama saja Islam, tapi kita tak mau ikut peraturan, umpamanya peraturan aurat, peraturan menyentuh perempuan yang dilarang dalam syarak, maka kita Islam pada nama. Kalau Islam pada nama, masuklah dalam sebuah hadis Nabi kata, fi akhir zaman la yabqa minal Islam illa ismuh. Atau kama qala, di akhir zaman nanti Islam itu tidak ada lagi pelaksanaannya, tidak ada lagi dilakukan pada amalannya. Hanya Islam itu pada maikat, Islam itu pada surat beranak saja. Islam. Bersentuhan laki-laki perempuan tanpa batas, langgar peraturan. Bila kita langgar peraturan, kita tak ikut agama. Nampak? Jadi kamu berhari raya, siapa yang suruh? Allah yang suruh. Tiba-tiba Allah suruh berhari raya, tak mau ikut peraturan Allah. Kita nak naik atas jalan raya, tak mau ikut peraturan PDRM, JPJ. JPJ kata double line tak boleh potong. Berat gitu tak boleh potong. Baik dah jalan. Pandai pula dia patuh. Kenapa? Kerana makhluk. Tapi bila perintah Allah, jangan sentuh perempuan yang bukan mahram. Kalau nak salam dengan mahram. Kan lepas tu dia ajar kita, ni mahram, ni bukan mahram. Makna mahram boleh nikah, boleh salam. Ni bukan mahram. Kalau nak salam, kena nikah dulu. Kalau tak nikah, haram. Maka kita pun ikut. Kenapa? Perintah Allah. Allah suruh, kita buat. Allah larang, tak buat. Itu panggil tak.
Nah, dah kita nak raya dah best lah, nak raya. Dah di situ perempuan. Kalau nak raya, nak langgar perintah Allah, asal raya. Dah itu kita nak raya juga, jadi atu raya. Nah, nampak? Gitu tak? Nah, nampak sekarang ni ramai, dia tak pernah dengar hukum je, ataupun benda tu dia buat sama. Bila kita kata haram, dia nak marah. Nah, tak usah marah lah, mu nak buat-buat lah, kata dok khabar. Nah, Nabi kata baliwa'an ni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu hukum, satu ayat, satu perkataan ataupun satu pesanan saja. Nah, dua lebih-lebih lagi lah. Jadi kita khabar ya Ustaz, marah tak marah tu nak buat ni. Tak boleh nak pegang tangan perempuan yang bukan mahram, ada syarat dia, iaitu kena pegang tu tangan untuk imam. Nah, pegang tangan untuk imam, baru boleh pegang tangan anak dara orang. Nah, mana akad nikah dulu. Dia tidak best raya. Lah raya bukan pegang perempuan. Raya ni ziarah. Raya ni silaturahim. Raya ni makan dijamu, bercuba, bermaaf-maafan. Itu kan best. Itu kan raya. Bagi orang maksiat ni, raya dia kena buat maksiat. Itu tak betul. Sedangkan puasa itu kita dilatih untuk jadi la'allakum tattaqun. Jadi bila berhari raya maknanya orang yang sudah dapat kemenangan Allah kerana dia taat pada perintah Allah, tahan makan minum, tahan nafsu sebulan dengan perintah Allah, bukan sebab tak ada pitih, bukan sebab miskin, sebab Allah yang perintah, maka dia tak makan, tak minum, tidak mendekati isterinya kerana dia patuh pada perintah Allah. Maka Allah jadikan mereka ni 30 hari taat perintah Allah, hari raya, hari kemenangan. Tiba-tiba hari raya nak langgar pula perintah Allah. Jadilah kursus Ramadan mereka itu gagal. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Allah bimbang Ustaz. Ada orang kata kursus tapi gagal Ustaz . Alhamdulillah. Okey, baik Ustaz. Kita sambil santai-santai ya Ustaz ni. Ya. Kebelakangan ni Ustaz, kalau kita perhati sungguhlah. Di Malaysia kita ni, orang Melayu Islam kita ni Ustaz, banyak jalan, banyak cabang dia Ustaz. Ya. Banyak peseng. Banyak peseng. Peseng ni. Seolah-olah macam tak boleh nak kami Ustaz. Nampak tak? Jadi maknanya nampak macam kalau kita kata nuqtatul infisal, makna titik perpisahan. Tak ada nak pergi nuqtatul iltiqa, nak temu tu tak ada Ustaz. Jadi macam kau jauh Ustaz. Jadi bila jauh gini, bila banyak sangat peseng sangat ni, jadi dok kuat Ustaz. Jadi boleh tak kita ni duduk sekali bersatu orang Islam ni Ustaz. Cuba kok resipi dia. Tu dia Sila Ustaz. Alhamdulillah, molek kau soalan dulu ni. Memanglah kita tengoklah hari ni makin bercelaru umat Islam, makin balah, makin pecah belah, makin tidak bersatu. Dan yang untungnya ialah musuh-musuh kita. Memanglah. Sebab apa? Sebab manusia itu tidak mahu kalah dalam mengikut nafsu ataupun tidak mahu tunduk pada kebenaran, tapi nak puaskan hati saja. Sebab itu Tuhan jadikan manusia ini ada akal dan nafsu. Kalau nafsu saja tidak ada dipandukan oleh akal, masalah. Tapi akal saja jijak, tak boleh gigak. Dia berpandukan kepada wahyu. Nampak? Maka sebab apa kita jadi balah masing-masing ego. Ego, berasa lebih, berasa pandai, berasa betul. Dan bila kita ditegur dan sebagainya, ataupun kita kadang-kadang nak buat satu pembaharuan yang orang sama-sama dah, kita nak lain daripada orang lain, itu ada sebab-sebab perpecahan. Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang ni, dia tak malu-malu, dia kata saya komunis. Dia kata lagu tu, saya sosialis, saya sekular, saya liberal, saya plural dan sebagainya. Kenapa isma ni, ideologi ni maksudnya umat Islam tak segan silu mengaku. Sedangkan semua benda tu datang daripada kufar, daripada musuh-musuh Islam. Contohnya liberal. Tak Ustaz Haji dengar liberal? Liberal ini bukan Islam. Liberal ini siapa pengasas dia? Nak tahu. Kalau yang datang bawa Islam Nabi Muhammad SAW, yang datang bawa ajaran liberal siapa? Situ baru tahu betul tak betul. Tapi kenapa kita orang Islam tak ada segan silu ataupun tak rasa salah, saya liberal? Tahu tak siapa pengasas liberal Ustaz? John Locke ni dua orang.
Kalau seorang tu Misha tu bukan tu pemain keyboard Deep Purple. Popular rock 80 hang tu bukan. Nah, John Locke ni pengasas ajaran liberalism Yahudi. Daripada sekolah Kristian akhirnya menjadi Yahudi. Allah. Dia yang mengasaskan idea liberalisme dalam kehidupan manusia. Ni John Locke lahir 1632, mati 1704, abad ke-17. Lama dah ah. Lama dah 400 tahun dah. Yahudi. Jadi kalau kata kami liberal, mana kamu mengikut Nabi kamu John Locke, itu masalah, dia Yahudi. Jadi kalau kita tak ada pelajaran, ni masalah. Lepas tu knowledge itu penting, ilmu itu pelita hidup. Kan dituliskan di sekolah, ilmu pelita hidup. Mana dah ada pengetahuan itu yang menerangkan hidup kita. Jadi kalau siapa orang tokoh liberalism Yahudi, kita jadi sebagai orang yang kita ikut, masalah kita ni. Masalah. Lepas tu idea ni, semua itu mesti kita ukur atas kayu roh Al-Quran dan hadis. Kalau tak kena dengan sukatan Quran dan hadis, kita buang belaka. Sebab tu dalam bab Israeliat, Nabi pesan jangan buang semua Israeliat, dan jangan ambil semua. Mana-mana yang bercanggah dengan syariat Allah, kita buang. Yang mana yang tidak bercanggah, kita terima. Itu bukan mana kita nak buang apa, mana ukuran Islam. Jadi kita sekarang ni, saya sosialis, saya komunis, saya liberal, saya plural, saya sekular. Nampak? Tak boleh. Kita tak boleh. Itu semua tu idea atau peraturan hidup atau cara kita hidup. Tak boleh. Kita kena bersatu atas agama. Tak, dalam bab lain boleh. Sebab tu Nabi suruh kita berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala taati. Ya Tuhanku, Tuhan yang menjadikan hati manusia itu berpusing-pusing, maka dalam bab agamamu jangan pusingkan hati aku. Biar kemah sentiasa atas agamamu, dan biarlah hatiku sentiasa atas taat kepadamu. Maknanya dalam bab lain daripada beragama, lain daripada melakukan ketaatan kepada Allah, tak apa kita berpecah belah. Contoh, minat bola. Tak minat bola? Minat golf. Bola. Okay, kalau dalam kalau Liga EPL, Ustaz sokong apa? Kita The Gunners. The Gunners. Gunners. Gunners tu boleh? Arsenal, Ustaz. Aduh. Cakap orang putih. Orang ulau. Mana set bedih ya? Set bedih. Set bedih. Saya City. Dia tengoklah mana atas ni, kita sokong tu lah. Jadi tak ada masalah. Dalam bab sokong, orang ni minat rugby, orang ni minat, kita semua orang Islam, tapi dalam bab sokong dia berlainan. Ada masalah. Orang ni minat pipong, orang ni minat tenis, orang ni minat bowling, orang ni minat badminton, orang ni minat rugby, orang ni minat baseball. Ada masalah. Nampak? Okey. Dalam bab makan, tak ada masalah. Kita berpusing. Dulu kita minat asyik dagang, pagi-pagi asyik dagang semua. Hari ni asyik dagang, esok dagang, kemarin asyik dagang, lusa dagang, tolak asyik dagang. Leni dah. Dah kau ni. Asyik lemak bah. Main asyik lemak pula. Dah, boleh gitu? Boleh. Tak ada masalah. Dulu kita minat apa benda orange, leni hijau. Tak ada masalah. Faham lagi? Contoh. Jangan politik. Contoh. Dah? Dah. Tak ada masalah. Itu warna saja. Dulu kalau kita jalan minat pakai lipat. Leni minat pakai sandal. Contoh. Dah? Tu kata. Tak ada masalah. Dulu kita minat kasut jabat. Tak ada masalah. Sekarang minat pakai sandal. Tak ada masalah. Jangan dulu kita minat semayang subuh. Dan ni tak minat. Ajeng. Dulu kita minat kau Islam ni. Ni macam kita nampak macam betul belah. Kau ni berasa. Jangan. Sabit qalbi ada dinik. Dalam bab bola tak ada masalah. Dalam bab lain tak ada masalah. Dalam bab makan kedarah tak ada masalah. Tapi dalam bab agama, sabit qalbi ada dini, biar jangan pusing hatiku, sentiasa tak Islam dulu kini selamanya. Jadi buanglah isma-isma yang mengarut. Kita balik kepada asal, taraktu fikum amraini, aku tinggal dua pegangan untuk kamu pegang, lan tadillu ma tamassaktum bihima, selama kamu pegang dua benda ni, kamu tidak akan sesat dulu kini selamanya, kitab Allah wa sunnatan nabi kama qala, Al-Quran dan hadis. Jadi jadilah pecah belah, wa tasimu bihablillahi jami'a, hendaklah kamu berpegang dengan agama Allah semua sekali. Wak mari jami'ah tu taukid pula,
Semua sekali. Wa'tasimu tu ramai dah. Bukan wa'tasim. Kalau wa'tasimu seorang dua saja. Wa'tasimu. Semua kamu berpegang bihablillah, dengan agama Allah. Hukum Allah. Kitab Allah. Jami'ah. Mari sekali lagi. Keadaan kamu itu boleh tinggal seorang dua? Tak boleh. Semua sekali. Balik berpegang kepada agama Allah. Peraturan Allah. Al-Quran dan hadis. Wala tafarraku. Mari pula lagi pesanan, larangan, jangan berpecah belah. Jadi jadilah berpecah belah, kita makin lemah. 1.82 bilion umat Islam, tapi macam-macam idealisme yang ada dalam hati, kesombongan yang ada pada umat Islam, tak berapa kerat, yang kekal bersama nak menegakkan agama Allah. Biar agama Allah itu mulia di atas muka bumi, memang tak sampai 1.8 bilion Ustaz. Baliklah kita dengan pesanan Allah, wa'tasimu bihablillah jami'ah, buang ego kita, balik prinsip kita, balik pada Islam. Kalau nak bersukang, jadilah ikut sukan-sukan barat yang merosakkan menyedang kemurkaan Allah, tapi biarlah sukan itu Islam. Biarlah hiburan itu Islam. Biarlah perniagaan itu Islam. Biarlah politik itu Islam. Segala-galanya Islam, maka Allah redha. Wallahu a'lam. Ustaz, liberal ni kalau orang terlemau tu dia faham dah Ustaz. Faham dah. Orang batu buruk tak pernah faham. Orang batu buruk tak pernah faham liberal ni. Orang terlemau ni faham dah. Cuba khabar liberal ni kenapa ya? Contohlah. Dia dalam kehidupan kita ni bertuhan. Kita hidup bertuhan. Bukan saja percaya adanya Tuhan. Nampak? Liberal ni hanyalah sekadar percaya adanya Tuhan. Tapi kita yang membentuk hidup kita sendiri. Jadi benda kebaikan dan tidak membuat gugat kepada orang, tidak memudaratkan orang lain, benda itu sepatutnya tidak diharamkan. Itu yang diperjuangkan. Antaranya LGBT. Dia gay, pasangan laki-laki dengan laki-laki. Dia tak kacau. Dia tak marah. Kenapa kita nak haramkan dia? Kenapa kita nak sekat dia? Nampak? Jadi hidup sebagai seorang yang liberal, ya betul, kami sokong. Cuma nampak tak? Itu yang merosakkan sepakat kita ni hamba Allah. Allah tahu apa yang baik dan buruk kepada kita. Setiap benda apa pun kalau kita pergi, dia mesti ada tuan dia. Maka wajib kita raih tuan. Kalau ustaz naik kereta saya, kena ikut peraturan. Saya pergi rumah ustaz, kena ikut peraturan. Kalau saya pergi rumah ustaz, saya naik dengan kasut-kasut, ustaz marah. Tak kata, mana naik dengan kasut-kasut? Saya jawab, boh, 450, bukan 40 ya. Kasut, boleh larang ke? Tak kata, tak kira. Kasut berapa pun tak boleh naik. Nampak? Kita tak boleh. Nampak? Jadi kalau orang kampung, dia pergi di jabat kerajaan, nak buat pasport, kena buat apa, dia pakai seluar lalang je. Orang jabat dah boleh masuk. Ya itulah, kau pandang aku. Tak boleh. Kita pergi di jabat orang, kena ikut peraturan dia. Kita pergi di kampung orang, ikut peraturan dia. Kita pergi di Australia, kita nak belanja dengan ringgit. Tak boleh. Kena ikut peraturan, belanja dengan wang Australia lah. Kena dolar dia. Kita pergi ke UK, kita nak pakai duit Singapura, tak boleh. Kena pakai pound sterling. Faham lagi? Maka kita duduk di bumi Allah. Ini bumi ni milik Allah. Maka wajib ikut peraturan dia. Tak kira siapa mu, daripada Nabi Adam AS sampai kiamat, semua orang wajib tunduk pada peraturan Allah. Tak seorang lagi lah idealisme dan sebagainya. Kamu semua menumpang di bumi Allah, wajib ikut peraturan Allah. Gitu. Tapi masalah LGBT ni masalah tak? Ada seorang lesbian, dia mari jumpa kita. Dia khabar dia lesbian. Gay, sorry. Laki-laki lah. Gay, laki-laki. Ya. Dia kata gay lah, dia gay. Dia kata dalam syurga boleh tak kita amalkan gay? Nampak? Siapa gitu semua Ustaz? Apa agak tak? Mari suruh diri terus Ustaz. Ya lah, bukan. Mana di jalanan. Biasa orang tegur-tegur dan sebagainya. Dia nak tanya satu soalan Ustaz. Kata awak berubah lah insya-Allah kata. Tapi dia kata ada tak gay?
boleh dia amalkan di dalam syurga. Sebab dia kata dalam syurga dia ada semua yang kita nak boleh. Jadi kalau kita nak liwat boleh tak? Apa gitu semua. Tak. Bermakna masalah ni parah dah. Tak. Kita tak duduk diam. Kita kena kerja keras. Siapa saja yang ada autoriti, ada kuasa, gunakan kuasa kita. Nak yang kita diberi, gunakan sebanyak mungkin untuk kembalikan manusia kepada norma-norma Islam. Sekolah mana? Sekolah Tengku Bariah. Tengku Bariah. Okey. Apa persoalan dia? Soalannya sah tak kalau kita mayang pakai kek? Yang topi, yang sudu. Semayang pakai kek saja. Pakai baju lah. Ada. Semayang pakai kek. Ni, sudut depan ke belakang? Belakang. Sudut belakang. Dia kek ni sudut depan tau. Dia apa sudut belakang? Nak sujud. Tak apa, tu reti tu. Nak tanya nak khabar reti tu. Kalau sudut pun depan, tak reti tu. Jadi kita sujud, ganggu tak daripada dahi kita kena ke latar? Tak ganggu. Sah. Sah. Tak ada masalah. Ya. Yang tak sah pakai helmet. Pakai helmet full face dan sebagainya pasal sakok dahi. Tak? Jadi kalau cap belakang okey. Jadi kita nak pesan lah, kalau anak-anak muda yang pakai cap tu, kita jumpa tok guru, jumpa orang-orang tua, pok-pok saudara, tok saudara, pusinglah cap tu belakang. Sebab dia salang tangan, dia atuk ngekek. Kita orang, kena mau tak? Dokek ni kerah. Kok bieng tu, kerah tu. Lekuk. Jadi kita nak sadang, nak tiung tangan dengan kek-kek tiung atas tangan orang. Tak? Jadi kena jaga molek. Kita pakai kek tak salah. Bila kita nak menghormati orang, nak cium tangan orang tua, jumpa tok guru tengah jalan, buanglah. Ni dengan kek-kek. Nak? Lekuk. Kena 15 orang, masuk besi tangan tok guru. Tak? Terima kasih, Dik. Ramai budak-budak muda mari Ustaz budak-budak muda macam Ustaz sebut tadi ya. Walaupun duduk di U jadi pahaman ni macam-macam pasal. Betul. Tu dia. Hati-hatilah orang muda, hati-hatilah. Jadi masalah agama sekarang kita rojoklah orang-orang yang berkelayakan. Saya pergi di Pahang. Dia kata macam-macam pandangan pelik-pelik ni kata. Nak buat mana Ustaz nak susah masalah? Lah, senang tanya Mufti Pahang. Ada masalah. Kan? Dia ada website kalau orang Terengganu, tanya Mufti Terengganu. Dia keluar selalu fatwa. Dia tak pelik. Sebab kadang-kadang mesti ketang sekali. Saya tengok website Terengganu, Mufti Terengganu. Saya selalu tengok. Website Mufti Pahang. Kan senang. Dia untuk rakyat. Ada masalah zakat, masalah apa, pergi ke website dia. Yang dia dah jawab dah beribu dah. Kalau yang Terengganu pun dah jawab pun banyak dah. Pergi situ. Dia tak puas hati. Ustaz ni kata gini, Ustaz ni kata gini. Pergi tanya Mufti. Itu lebih lagi, lebih apa? Lebih jelas penjelasannya dan lebih lagi berkelayakan. Okey, baik Ustaz. Pandangan Ustaz lah ataupun harapan Ustaz pada anak muda ni kan. Anak muda ni maklum sajalah Ustaz. Yeah. Imam Ghazali kata air hok macam duduk dalam kendi, hok tengah duduk gelegok. Makna semangat ada, kekuatan ada. Tapi duk tetap Ustaz air gonggak tu. Tu dia. Jadi kita tengok anak-anak muda sekarang ni semangatnya comel dah Ustaz. Comolnya pandangan Ustaz lah sekarang ni supaya lebih baik lagi anak muda ni. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah kita tengok fenomena anak muda cintakan Islam bermula daripada tahun milenium sampai sekarang makin ramai alhamdulillah. Cuma kita jangan bersemangat sahaja. Mestilah kita kena persiapkan diri dengan ilmu-ilmu tentang Islam itu sendiri. Sebab kalau kadang-kadang kita semangat saja, kita sendiri boleh merosakkan Islam. Ramai anak-anak muda yang bersemangat, tapi mereka masuk campur dalam urusan-urusan pentadbiran agama dan sebagainya. Contohnya macam baru ni lah, macam mereka bersemangat tentang Islam, tapi bila mufti keluar satu fatwa, mereka petikai dan sebagainya. Dan kadang-kadang datang mufti keluar fatwa, mereka yang keluar fatwa. Kenapa? Kerana rasa seronoknya dengan Islam,
seronoknya dengan agama, seronoknya dia ikut ulama, akhirnya mereka nak jadi seperti ulama, nak keluar juga buah setir dua. Jadi kadang-kadang benda tu bahaya. Nak beri pandangan-pandangan yang kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Sama macam orang yang dia tak sabar, ayah dia ni nak buah belah jantung, tapi doktor kata kena sabar dulu, esok kita akan datang pakar saraf, lusa pakar jantung, tulat kita akan buat scan dan sebagainya. Dia tak sabar. Dan ayah dia kesian sangat, pergi belah 3-4 orang. Dah, tak boleh. Nah, memang tidak mustahil kemungkinan pembedahan itu berjaya. Tapi golek cakapnya biasanya balik awal lah. Kalau tidak ICU, tahlil. Maka begitulah kita sebagai orang muda, alhamdulillah, jadilah penyokong-penyokong ulama yang akan menjadikan kekuatan ulama yang kita sebagai tanah orang-orang muda ini di tempat tok-tok guru kita berpijak. Dalami ilmu-ilmu Islam, jangan terikut-ikut dengan ramai. Dia ikut kadang-kadang ikut ramai. Orang ramai marah kan orang. Orang ramai maki-maki kata. Orang ramai carut dia carut kata. Tak, jangan. Kita mula daripada zero. Kita belajar ilmu-ilmu Islam insya-Allah. Kerana Allah berbetulkan nak keluar daripada gelapnya jahil kepada terangnya ilmu. Jangan ganggu gugat kerja-kerja ulama. Kita ada tugas kita sendiri. Kita orang jahil diam, ulama berkata-kata. Insya-Allah kita sentiasa jadi penyokong. Apa saja program-program Islam, kita akan turut hadir sama. Kalau kita tak sampai tubuh kita, kita sampai dengan sumbangan-sumbangan daripada jauh, online dan sebagainya. Anak-anak muda kita memang salute lah, kita hormat lah. Kerana kita nak banding zaman 80-an dulu kalau perempuan 20% pakai tudung. 90-an 60% pakai tudung. 2000 sekarang sampai sekarang, kalau terganu kau 98%, 97% bertudung, pakai tudung. Siapa darat mana, ulu mana pun bertudung. Seorang dua je hok mecik, hok perihal lagi tak. Itu contoh kemenangan Islam mula diamalkan pada penghujung abad. Tak? Jadi gitu Ustaz. Anak-anak muda molek dah, kemah dah. Tapi biarlah segala-galanya A to Z kita bersama dengan Islam. Bukan atas benda yang kita rasa suka saja. Tak, kita jangan jadikan Islam ataupun peraturan agama ini seperti bola dan sebagainya. Islam ini ketika Islam itu ditindas, kita bersama ulama, kita bersama Islam. Ketika Islam itu menang di atas, kita tetap bersama dengan Islam. Ada satu hadis riwayat At-Tabarani, Nabi kata, Ala inna rahal islami dairah faduru ma'al Islam. Ketahuilah bahawasanya Islam itu dia berputar seperti roda. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Faduru ma'al Islam. Maka hendaklah kamu sentiasa bersama dengan Islam. Islam itu ditindas, kita bersama Islam. Islam itu menang, kita bersama Islam. Jangan bila Islam itu kalah, Islam itu ditekan, kita tinggalkan Islam. Amalkan Islam. Islam ini bukan bermaksud serebang. Bukan bermaksud janggut panjang. Bukan. Islam itu mana orang yang tunduk pada perintah Allah, ikut pada zaman masing-masing. Zaman orang berserebang, zaman orang pakai seluar, pakai seluar, ikut peraturan Islam. InsyaAllah kita akan sentiasa duduk dalam tempat yang benar. Alhamdulillah. Salah. Sebelum cabut motor tu. Baik. Orang nampak macam lain macam dah ni Ustaz. Tu dia. Jadi sebelum kita tu Ustaz, hak kita biasa doa sama Ustaz. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Ustaz. Jadi ramai orang tengoknya ialah untuk anak dan pasangan saja. Kok belakang, elemen belakang tu Ustaz. Waja'alna lil muttaqina imama tu Ustaz. Jadi pesan Ustaz dalam keadaan suasana sekarang ni, di antara benda yang paling penting juganya orang yang menguruskan rakyat tu Ustaz. Pesan kepada yang mengurus, pesan kepada rakyat untuk Ustaz. Ada seorang perempuan tu, dia free hair dan rambut dia dye warna blonde. Dia orang Islam lah. Blonde. Warna apa Ustaz? Blonde. Tak aja dengar ke Ustaz? Orang ulu mana dengar. Bukan orang jalan duta. Blonde ni rambut mana? Rambut terang jika hala ke kuning tu. Blonde nama dia Ustaz. Blonde. Baik. Rambut kuning macam orang Sweden.
Dia dye rambut dia. Okey. Okey. Tapi dia hantar sekolah Islam. Anak dia bertudung, pakai baju kurung. Bertudung itu lah. Dan dia hantar pagi, petang dia ambil. Dan dia free hair. Nah, jadi kebetulan bernasib baik hari itu berjumpa. Jumpa sekali. Bila berjumpa, bertanya khabar orang mana. Ustaz jumpalah muka. Jumpa tu bandar tu. Di bandar tu dekat Tanjung Batu Satu tu. Dia beli nasi ayam ke apa. Kata macam rajin tengok atau anak sekolah sekolah rendah Islam. Okey. Dia kata ada asal kan asal Kuala Lumpur. Jadi suami kerja sini pula. Kerja di sini, kerja swasta lah. Jadi pasal apa atau anak sekolah Islam, sekolah rendah Islam. Dia kata jadi sekolah biasa Ustaz. Dia kata tak jadi sekolah biasa. Nah, ini contohlah maksudnya. Dilihat kejayaan sekolah-sekolah Islam itu, boleh menjadikan akhlak pelajar-pelajar itu lebih baik. Bukan kita larang sekolah biasa itu tidak. Bermakna Islam ini sebenarnya untuk diamalkan oleh semua orang. Dan dia sesuai untuk semua orang. Sebab tu yang paling dibimbangi sekarang ini, agama yang paling banyak di-convert kepadanya ialah Islam. Nampak? Sebab tu kita tengok di Belanda, di Belanda, di Denmark banyak berlaku bakar Quran sekarang. Sakit hati sungguh dengan Islam. Maknanya fobia tentang Islam ni lah. Kenapa Ustaz? Kerana daripada dulu berlaku convert, pertukaran agama. Pertukaran agama di Eropah dan Amerika Utara. Maksudnya Amerika Syarikat dengan Kanada dan Eropah. Maksud Eropah tu blok apa benda ni Euro lah. Yang paling banyak berlaku pindah agama ialah daripada Kristian kepada Islam. Itu paling tinggi. Rasionya paling tinggi lah. Jadi mereka duduk dalam keadaan bimbang. Yang terbaru 2 minggu lepas gereja telah dijual. Satu gereja besar di Nottingham tak silap. Dijual dan sudah digunakan untuk solat Jumaat. Cuma mereka masih belum buang salib. Salib di luar dengan salib di dalam. Patung-patung Virgin Mary apa semua buang alih dah. Kenapa? Kerana dia telah dibeli oleh orang Islam. Yang beli itu jutawan daripada Pakistan. Allah. Dan beli gereja. Kenapa? Kerana gereja ni hidup dengan sumbangan. Mereka hanya pergi semayang hari Ahad saja. Hari Ahad beri sumbangan. Tiba-tiba hari Ahad pun makin ramai yang tak pergi gereja, maka pendapatan tu kurang nak maintain gereja. Kerana kebanyakan Kristian yang ada sekarang di UK dan Eropah, kalau tidak convert kepada Islam, mereka menjadi atheist. Okey. Jadi gerakan yang menjayakan kemenangan umat ramai orang Kristian masuk Islam di Eropah sekarang ialah street dakwah. Yang tengok street dakwah yang boleh berucap, beri perucapan di tepi-tepi jalan kan. Hari Minggu dan sebagainya. Banyak mempengaruhi orang bukan Islam untuk balik kepada Islam. Jadi lepas tu kita tak pelik kita tengok bakar Quran dan sebagainya. Kerana tak boleh nak buat apa. Sakit hati sangat tak boleh nak buat apa. Minta permit bakar Quran untuk memperlekehkan Islam lagi. Sebenarnya yang dibimbang. Cuma di tempat kita saja convert orang Islam masuk Kristian. Allah. Na'udzubillah lah. Tapi yang betul-betulnya yang sangat dibimbangi oleh umat Eropah sekarang ialah convert, tukar agama paling ramai. Ada juga kepada Hindu, kepada Buddha, kepada Mary Krishna dan sebagainya. Tapi paling ramai daripada Kristian kepada Islam. Nampak? Jadi itulah di antara kemenangan-kemenangan Islam yang Allah beri kepada kita yang patut kita tengok dan kita syukuri. Kalau di negara kita kena banyak lagi nasihat-nasihat kepada kerajaan, kepada pemerintah dan sebagainya. Sebab tu jangan berhenti kita nasihat. Nasihat itu sebenarnya pada diri kita sendiri juga. Cuma kalau kita tengok pada zahirnya memang kepada pemerintah. Jangan kamu berlaku zalim. Kerana zalim itu dibenci oleh Allah. Kata-kata itu sangat baik kalau kita ucapkan kepada sultan, kepada menteri dan sebagainya. Tapi kata-kata itu sebenarnya berbalik kepada kita sendiri. Dalam masa yang sama, kita juga kena menjauhi zalim. InsyaAllah, sentiasa umat ini sentiasa nasihat menasihati. Cuma kalau kita nasihat raja, dia ada adab dia.
Kalau kita nasihat pemerintah, dia ada adab je. Kalau dia panggil, raja mai sini, kalau dia buat gitu. Nah, orang tua gitu juga. Kalau mak kita ni, dia kembar kata nak pergi beli ikan. Nah, tak kena nak kata lebih kurang ke mak kita. Nasihat kita, adab kita tak boleh tinggi suara dan sebagainya. Jadi terang-teranglah. Sentiasa kita jangan bersembunyi lagi. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Sentiasalah siapa saja nasihat menasihati orang atas kepada orang bawah kepada orang atas. InsyaAllah kita akan hidup dalam rukun damai. Kita jadi orang yang bersaudara. Kita jadi orang yang terbaik, umat terbaik yang Allah keluarkan di tengah manusia. Sebab apa? Bila Allah kata kuntum khara ummatin ukhrijat linnas, kamu tu siapa? Kalau kita tafsir dia kata man haulan nabi, orang yang sekitar nabi. Yang ni ashabun nabi, sahabat nabi. Kamu tu kuntum tu domain dia. Kenapa? Khairu ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang Allah terbitkan di kalangan manusia. Kenapa sahabat sebaik-baik umat? Kerana hidung dia tinggi, kerana kulit dia merah, kerana pakai serban. Tak muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kamu sentiasa ajak orang buat baik dan sentiasa larang orang berbuat munkar. Wa tu'minu billah, kamu beriman dengan Allah. InsyaAllah kita dapat jadi yang terbaik. Nah, buat je. Menang tak ada masalah. Kita buat, itu yang Allah akan tanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sama banyak. Hello, orang Batu Buruk, okey tak lagi? Oi, nak tidur tak ai? Ya. Oh, rupa-rupanya celek rupa-rupa Ustaz. Ha. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah karnival TMBS ini jadi sebahagian apa yang Ustaz sebut, itulah untuk cari orang buat baik dan ceguh muka, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, rasanya kita berlabuh Ustaz. Ada apa nak pesan lagi? Tak ada dah. Ada dah? Ada. Cukup satu dah? Ha. Alhamdulillah. Ke macam ada lagi? Tak ada. Ustaz ada bang. Oh, Ustaz ada ada. banyak-banyak.